memberi isyarat. Itu merupakan sebahagian daripada perbuatan solat. Ada isyarat-isyarat yang kita boleh berikan semasa kita solat, dan dia tidak membatalkan solat. Dan menggaru-garu tempat yang gatal itu tidak membatalkan solat. Tapi tak boleh berlebihan lah. Saja-saja buat kan, saja setengah orang sambil sembahyang tengok buku. Betul? Padahal mungkin fikir saya cerita, tapi kalau tuan-tuan pergi di Mekah 3 juta orang, macam-macam banyak ada. Tuan-tuan tengok pelik. Yang tak perlu jangan buat lah. Jangan buat. Takbiratul ihram, dan juga Rasulullah SAW dia juga sebut idza qumta ila shalah fakabbir. Bila kamu berdiri untuk salat. Selepas itu kita membaca Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah. Yang tu nak bismillah sir jahat, kemudian kita akan ni lah. Kita akan bincang kemudian. Okey, ini modal untuk, sebab kita ni duduk di Australia ni, kadang-kadang ada orang baru masuk Islam kan, tanya kita tadi dia tak boleh baca Fatihah, baru masuk 2 hari dia nak baca. Kalau dia solat jemaah tak ada masalah, dia ikutnya lah kan? Tapi kalau dia solat seorang-seorang, apa yang dia nak baca? Para ulama membahaskan dia boleh bertasbih setakat mana yang dia mampu, dan juga kalau dia boleh membaca, dia boleh pegang kertas. Sama ada mungkin kalau dia orang Arab, dia boleh baca lah tulisan mushaf Quran kan, Arabnya Arab tu. Tapi kalau dia bukan orang Arab, boleh tak dia baca transliteration untuk Quran? Bukan transliteration. Okay. Arab yang ditulis dengan huruf Rumi, boleh tak dia baca? Okay. Para ulama membahaskan, sebab kan tuan-tuan sekarang ni tengok orang imam solat tarawih kan dia pegang mushaf Quran kan. Setengah orang kata itu merupakan pendapat sebahagian ulama. Sebenarnya itu ada dalam hadis. Di dalam hadis Nabi SAW menceritakan berkenaan dengan hamba Aisyah. Saya lupa nama dia. Hamba Aisyah ni dia baca dan dia memegang mushaf Al-Quran. Jadi dia ada dalam hadis. Ada dalam hadis dia memegang mushaf Al-Quran. Jadi kalau orang baru masuk Islam, dia nak baca, dia masih belum hafal Al-Fatihah, dia pegang kertas, dia boleh baca. Dan kalau yang besok ni balik Malaysia, ada orang buat pegang Quran, imam pegang Quran semasa solat tarawih, sebenarnya pegang itu ada dalam hadis Nabi SAW. Jadi dia amalkan oleh sebahagian sahabat. Tengok orang dia tanya, boleh kan ni? Tapi sekarang ni ada tempat yang dia tak pegang, dia letak macam ni kan, letak Quran kan. So, okay. Tapi ada juga dia nak kali. Ada orang tanya macam dia boleh kan? Okay, selepas itu rukuk, ini merupakan arkanus solat. Rukuk, i'tidal, sujud dengan 7 anggota. Apa maksud sujud dengan 7 anggota? Yang mana 7 anggota tu? Boleh? Muka. Bila tu muka dia apa maksud? Dahi dan hidung. Dahi dan hidung kan. Lepas tu itu satu lah. Dahi dan hidung tu satu. Dua tapak tangan, dua lutut dan ujung kaki. Dua ujung kaki. Cari-cari lah ujung jari. Ada orang tanya, ini pun diperbincang oleh para ulama. Para ulama ni dia dakik, dia detail. Macam mana orang tu dia terseduk kan, dia kalau kena hapuk yang hidup macam saya lah, persit, perlu tak dia sentuh? Terutama kalau pergi masjid, kadang-kadang masjid biasa hapuk kan, perlu tak dia sentuh hidung dia ke lantai? Islam meringankan. Kalau dia ada masalah, tak perlu. Para ulama dia bincang benda ni, walaupun tetapi benda kecil dia bincang. Duduk antara dua sujud, okey. Tamak nina ini satu lagi. Yang lain yang biasa tu saya tak faham. Tamak nina dalam semua perbuatan tuan-tuan ada tamak nina.
kita akan baca satu hadis yang panjang berkenaan dengan seorang hamba Allah masuk masjid Nabi, dia solat, kemudian dia datang kepada Nabi. Nabi suruh dia, kamu belum solat 3 kali. Dia ulang. Sampai kali ketiga bila Nabi suruh ulang solat semula tu, dia kata yang ni dia tahu. Lalu Nabi terangkan, hadis itu panjang, insya-Allah kita akan baca bila kita bincangkan berkenaan dengan perbuatan-perbuatan dalam solat. Nabi terangkan setiap satu perbuatan itu dia ada tumakninah. Yang rukuk sehingga tenang, i'tidal sehingga tenang, sujud sehingga tenang. Selain daripada itu, kita habis baca surah. Sebelum kita rukuk itu, sebenarnya kita berhenti sekejap. Berhenti dengan kadar sekejap. Okay. Sebab solat ni kita tenang. Begitu juga tuan-tuan dan puan-puan, ketenangan di dalam solat ni kita sebab kita nak masuk ihram tadi kan, secret state kita sebut tadi kan. Di dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kita solat, kita nak join solat jamaah kan. Orang dah solat, kita baru masuk kan. Nabi tak suruh kita lari. Dia tak pergi lari. Dia suruh masuk dengan tenang dan ikut setakat mana yang kita boleh ikut. Sebab apa dia suruh masuk dengan tenang? Dia tak suruh kita lari. Sebab kita nak masuk dalam ihram tadi. Dia perlu ada ketenangan untuk kita masuk bertemu dengan Allah Subhanahu, berdepan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam solat juga dia ada tumakninah dia. Tumakninah. Jemaah yang cik-cik ni kan, dia nak cepat saja. Nabi sebut orang yang mencuri. Okey, tertib dalam melakukan semua rukun ini biasalah. Jadi tasyahud akhir, tahiyat akhir. Apa maksud tasyahud akhir? Apa maksud tasyahud? Tasyahud akhir. Dia bila mana sampai mana? Nanti kita akan bincang kemudian lah. Dia apa maksud tasyahud akhir? Dan tahiyat akhir ialah kita duduk lah. Tahiyat akhir itu. Okay. Dan berselawat kepada Rasulullah. Dan last kali taslim. Yang final detail tu kita akan bincang kemudian. Bacaan-bacaan dia. Okey, yang wajib. Apa beza yang arkan dan yang wajibat? Apa bezanya? Yang arkan tadi dengan wajibat. Wajibat ini, yang wajib-wajib ini takbir selain daripada takbiratul ihram. Okay. Sini ini perbincangan yang mungkin agak berbeza daripada sebahagian orang. Sebahagian orang dia masuk bab lain ni. Dia masuk istilah lain. Tetapi ini istilah yang digunakan oleh Al-Albani. Al-Albani dan juga kebanyakan para ulama hadis menggunakan istilah arkan dan wajibat. Begitu juga dalam haji. Haji ada rukun haji, ada wajib haji. Beza tak? Rukun haji dengan wajib haji. Kalau rukun haji sah atau tidak? Tak sah. Kalau wajib haji tertinggal, kena bayar dah. Bayar. Guru saya dulu bila mengajar, dia ulama hadis. Dia kata orang ni dia ada satu tanggapan yang tak betul berkenaan dengan dam. Dia kata dam ni orang anggap denda. Dia kata sebenarnya dam bukan denda. Dam merupakan sebahagian daripada syariat haji. Sebab apa? Sebab kalau kita buat haji tamattu, kita bayar dam. Bukan denda dah. Dia merupakan sebahagian daripada syariat haji. Okay. Tapi dalam solat ini juga ada perbezaan yang begitu. Arkan, rukun-rukun dan juga dia ada wajibat. Wajib-wajib dalam solat. Okay. Pertama takbir, selain daripada takbiratul ihram. Okey, tadi saya sebut apa beza rukun dengan wajib. Kalau rukun tertinggal, kena buat apa? Rukun tertinggal, ulang semua kan? Ataupun ulang rakaat itu saja. Rakaat itu saja. Okey. Seperti mana Nabi SAW satu ketika dia solat asar, solat 3 rakaat. Ya. Selepas tu diperingatkan oleh sahabat dan Nabi ulang 1 rakaat sahaja. Kalau saya tak tahu di tempat saudara, tapi di tempat saya orang Melayu